yang kita akan laksanakan nanti. Kalau kita tak tahu, maka kita ikut macam biasalah. Tapi bila Dajjal keluar nanti, Nabi kata keadaan dunia ni akan berubah. Saya baca hadis, bukan semualah, baca sikit. Nabi kata hadis ni daripada riwayat Imam Muslim. Saya baca di tengah-tengah. Jadi Nabi kata fa'atha yamina wa'atha thimanan. Dan Dajjal ni apabila dia keluar nanti, Dajjal ni sebagaimana saya sebut sebelum ni lah, dia ni adalah manusia. Manusia, badan dia gempal, rambut dia berkerinting macam Afrika. Ada mata dia tariah, dia terbonjol sebelah, buta sebelah. Di dahi dia tertulis perkataan kafir. Jadi Nabi kata apabila dia keluar dia ke atas muka bumi ni, dia diizinkan oleh Allah untuk keluar dan untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad. Yang paling Nabi Muhammad takut ialah Dajjal ni lah. Maka dia hidup di atas muka bumi ini. Dia hidup kiri kanan, Nabi kata yaminan wa'atha shimalan, mana seluruh dunia dia akan pergi. Nabi kata ya ibadallah fasbutu, wahai hamba Allah, wahai umatku, tetaplah kamu di atas keimanan. Sebab ketika itu manusia sangat teruji apabila dia keluar nanti. Dan jangan bercita-cita untuk berjumpa dengan Dajjal. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, nama dia Al-Masih, dia akan membatalkan iman kita. Maksudnya kita akan ikut dia. Jadi para sahabat pun tanya, kulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma lubusuhu fil ardi. Lama manakah Dajjal ni dia akan tinggal di atas muka bumi? Nabi kata qala arba'una yauman. Dia akan hidup di atas muka bumi ni selama 40 hari. Satu Nabi kata yaumun kasanatin. Ni hukum fiqh zaman Dajjal. Bila dia keluar nanti ni kita kena ingat betul-betul ni. Yaumun kasanatin, hari yang pertama seperti setahun. Maksudnya matahari akan naik selama 6 bulan di atas ni, atas kepala kita. Dan akan berlaku malam selama 6 bulan. Yaumun kasanatin, hari pertama. Lepas tu, lepas cukup seperti setahun tu, 6 bulan siang, 6 bulan malam, matahari pun jatuh balik. Wa yaumun kasyahrin, dapat hari kedua tu seperti sebulan. Maksudnya 15 hari malam, 15 hari siang. Masa tu lama lah, puas dah kita tidur. Lepas tu wa yaumu ka jum'atin, dan satu hari seperti hari Jumaat. Wa sa'ili ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari berikutnya seperti hari kamu. Ka jum'atin seperti satu Jumaat, seperti seminggu. Maksudnya hari ketiga 3 hari setengah malam, 3 hari setengah siang. Itu Dajjal keluar lah tu kalau macam tu. Jadi para sahabat ni, ada kata kulna, maka para sahabat kata kami bertanya Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, fazalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salata yaumin. Wahai Rasulullah, pada hari yang seperti setahun tu, adakah mencukupi kita sembahyang pada hari itu seperti solat satu hari, iaitu 5 kali? Maka Nabi kata la uqduru lahu qadrah, tak boleh. Kamu kena takdirkan waktu dia. Takdirkan waktu dia. Nabi tak kata tengok jam. Tak tahu jam berfungsi ke tak. Bila Dajjal keluar kita tak tahu. Jadi kita agak-agaklah daripada waktu subuh pukul 6:19 sampai waktu zuhur pukul 1:30 berapa jam. Kita agak-agak masuklah tu zuhur, kita solat zuhur. Walaupun ketika tu siang selama 6 bulan. Maka 6 bulan tu subuh kita solat waktu siang, zuhur waktu siang, asar waktu siang, maghrib waktu siang, isyak waktu siang.
Maka kita agak-agaklah waktunya. Nabi suruh agak-agak. Uqduru ni maksudnya takdirkan. Takdir ni kita kira-kira lah. Mengikut saya, kalau masa lama ni dah masuk zuhur ni. Bila asar pula lama-lama kita kata ni dah masuk asar. Tapi masih matahari. Begitu juga yang malam tu, yang malam 6 bulan pun kena takdirkan juga. Mana tahu ditakdirkan kita masih hidup ketika itu, begitulah hukum fiqh yang wajib kita ikut, sebagaimana yang diajar oleh Nabi dalam hadis ni. Begitu juga hari yang kedua seperti sebulan. Kita sembahyang seperti biasa hari-hari. Cuma sembahyang isyak nanti waktu zuhur, waktu siang. Sembahyang maghrib pun waktu siang. Bila sampai yang malam tu jadi malam semua. Ini fenomena alam yang Allah Ta'ala jadikan ketika keluarnya Dajjal, makhluk yang terkutuk di atas muka bumi ni, yang mana yang Nabi paling takut sekali. Nabi sebut, dia kata, ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumah. Nabi kata, tidak ada seorang nabi pun melainkan semua memberi peringatan tentang Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fihi, Nabi kata, tetapi aku akan bagi tahu kepada kamu satu perkataan, fihi qaulan, satu perkataan lam yakillahu nabiyyun liqaumi, satu perkataan yang tidak pernah diajar, tidak pernah dibagi tahu oleh seorang nabi pun sebelum daripada aku kepada kaum dia. Nabi nak bagi tahu, innahu a'waru, dia ni Dajjal ni buta. Wa innallaha laisa bi'a'wara, sesungguhnya Allah tidak buta. Kenapa Nabi ajar Dajjal buta? Allah tidak buta. Nabi nak bagi tahu bahawa Dajjal ni bila dia keluar, dia akan mengaku dia adalah Tuhan. Sedangkan mata dia buta sebelah, a'war. Jadi Nabi nak ajar kita macam tu. Kalau nampak mata buta mengaku sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan, itu adalah Dajjal yang Nabi paling takut sekali. Sebab situasinya macam tu. Kalau kita baca hadis-hadis lain, Dajjal keluar ketika dunia ni sangat kering, kemarau. Yang mana manusia ketika itu sangat memerlukan makanan, minuman. Ketika itulah Dajjal keluar. Dan Nabi sebut, apabila dia keluar, dia akan bawa dua perkara. Inna Dajjal nakhruju yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nar. Bila Dajjal keluar, dia bawa air dan api. Dan Nabi perintahkan, dia kata, fa'amal lazi faman adraka zalika minkum falyaqa fil lazi yarahu nar. Maka sesiapa yang berjumpa dengan Dajjal dan Dajjal beri peringatan, kalau kamu tak mengaku aku sebagai Tuhan, maka aku akan masukkan kamu ke dalam neraka aku. Nabi kata, falyaqa fil lazi yarahu nar. Maka kamu masuklah pada yang kamu nampak tu api, masuk neraka Dajjal. Fa'innahu azbun tayyibun. Nabi kata, sesungguhnya yang api neraka yang nampak tu, dia adalah air yang bersih. Air yang bersih. Jadi kita jangan tertipu dengan Dajjal nanti. Itulah sedikit sebanyak mengenai fiqh tentang bila Dajjal keluar nanti. InsyaAllah kita terus sambung lagi pelajaran kita, perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Saya ringkasnya, sebelum kita pergi panjang, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Faslun fi mujibil ghuslu. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi, dia kata ada 6 perkara. 6 perkara. Salah satu tastariku fi rijal wan nisa, 3 perkara dia terkena ke atas lelaki dan perempuan. Maksudnya 3 perkara ni lelaki pun berlaku, pada lelaki pun berlaku, pada perempuan pun berlaku. Wajib, mandi wajib. Dan 3 lagi hanya untuk perempuan. Bukan, yang 3 ni lelaki berlaku, perempuan pun berlaku. Yang pertama dia kata, apabila berjumpa al-khitanaini, 2 benda yang khitan. Kita akan terang sekejap lagi. Yang kedua dia kata inzalul mani, keluar air mani. Lelaki perempuan pun ada air mani. Yang ketiga dia kata al-maut, mati. Bila mati dia kira ada berhadas besar. Dan seterusnya yang keempat nifas.
Yang kelima haid, yang keenam wiladah ataupun beranak. Itu saja 6 perkara yang wajib kita mandi. Mandi wajiblah maksudnya bila berlaku ke atas kita, lelaki maupun perempuan. Jadi kita nak terangkan sikit lebih detail, lebih jelas lagi. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu pada kita dalam menghayati kehidupan kita. Dia kata faslun fi mujibil ghusli. Ini adalah satu perkara yang menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi. Al-ghuslu, dia kata. Apa dia mandi? Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Maksud ghuslu ni, basuh ataupun mandi ni, dalam bahasa Arab ghuslu ni dia boleh guna pada perkataan basuh ataupun mandi. Sama je. Dia kata pada bahasa sayalanul ma' ala syai' iaitu kita melalukan air ke atas sesuatu. Kita ada sesuatu, kita ambil air, kita siram dia, tu dikira ghuslu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, dia kata apa maksud daripada syarak? Syarak ni ialah mengikut ilmu fiqh lah. Dia kata sayalanuhu ala jami'il badani bi niyyati makhsusah. Mandi wajib ni ialah kita meratakan air ke atas seluruh badan kita bi niyyati makhsusah, dengan niat yang tertentu. Tu maksud mandi wajib ataupun mandi sunat. Sama juga. Dan dia sebut sini dia sudut bahasa. Dan sudut bahasa dia panggil ghuslu. Bukan risli, bukan waslu. Dia bahasa Arab ni penting. Sebab tu orang yang belajar bahasa, di antara syarat-syarat utama untuk menjadi mujtahid, macam Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam apa lagi, Hanafi, ataupun mujtahid mazhab Imam Nawawi, pertama sekali dia mesti menguasai bahasa Arab. Ma'rifatul lughatil arabiyyah. Dia ada tujuh syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Mujtahid ni itu imam mazhab lah, macam Imam Syafi'i. Sebab itu bila kita baca kitab-kitab fiqh Arab ni, dia mengutamakan bahasa. Sebut hadis Nabi, dia akan utama. Apa maksud? Ni. Jadi dalam bahasa Arab dia panggil ghuslu. Ghuslu ni maksud dia mandi. Kalau kita baca ghusli, maksud dia mandi separuh badan. Kalau panggil ghusli, mandi separuh badan. Kalau ghuslu, mandi seluruh badan. Dia beza. Lepas tu dia kata kalau kita baca ghisli, ghisli ni maksudnya kata-kata ghislil ma'. Maksud dalam bahasa Arab ialah nama air yang disandarkan kepada sesuatu. Contohnya air sabun, air bidara. Untuk bersuci lah, ada panggil ghisli. Dalam bahasa Arab dia berbeza. Sebab tu dalam solat kalau kita baca Fatihah, iyyaka na'budu, dia tak jadi, tidak bermaksud kepada kamu kami sembah, dia jadi engkaulah matahari kami sembah. Sebab itu dia ada tasydid. Iyya maksudnya kepada kamulah. Kalau baca iyyaka tanpa tasydid dia akan jadi matahari. Iyya ni salah satu daripada maksudnya matahari. Sebab tu mazhab lafaz iyyaka tu kena berat sikit iya, supaya maksud dia kepada kamulah. Dia akan membawa maksud yang berbeza. Jadi pada syarak dia kata mandi seluruh badan dengan niat yang tertentu. Niat tertentu. Maksudnya niat mandi wajib lah. Lepas tu yang pertama dia kata wallazi yujibul ghuslu sittatu asya'. Dan perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maksudnya mandi wajib lah, sittatu asya', ada 6 perkara. Dalam hidup kita ni ada 6 perkara. Pertama dia kata salasatu minha tashtariku fiha ar-rijal wan nisa
Tiga daripada 6 tu terkena pada lelaki dan perempuan. Dia kata wahia, salah satunya dia kata iltiqa'il khitanaini, apabila berjumpa dua tempat khitan. Kalau lelaki pistol tu lah, apabila berjumpa dua tu, kalau perempuan tu alat kemaluan perempuan lah, apabila berjumpa dua tu, maka dia kata wajib mandi wajib. Berjumpa ni berjumpa macam mana? Dia kata wa yu'baru an hadza al-iltiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghaiba hashafatiz zakari. Berjumpa bukan berjumpa bersentuh macam tu. Kalau bersentuh macam tu tak wajib lagi mandi wajib. Dari sudut hukum, dia mesti, dia kata bi ilaji hayyidin, dengan memasukkan dari sudut hukum, memasukkan zakar lelaki ke dalam faraq perempuan, sehingga dia kata ghaibah hasyafat, sehingga pistol lelaki dia ada kepala kan, sehingga kepala dia tenggelam kepala, baru wajib mandi wajib. Kalau masuk sikit tu tak perlu mandi wajib lagi, sehingga tenggelam. Kitab fiqh ni macam-macam lah, kena sebut je lah. Malu juga nak sebut, tapi sebab dalam kitab macam tu. Saya belajar dulu pun merah muka ustaz nak sebut pasal fiqh ni. Jadi pada ketika itu, bila tenggelam hasyafah ni kepala pistol lelaki itu, maka wajib dia mandi wajib. Dia kata dalam hadis wa ta'bir bihima, sebenarnya dia kata bukan apa dia kata al-khitan ni maksudnya tempat hujung. Hujung maksud lelaki, tempat khitan dia, tempat dia apa ni, dia bersunat kan. Bila bersunat kita potong kulit dia tu, dia panggil tempat khitan dia. Kalau perempuan dia ada tempat dia tu lah. Orang bidan tahu lah, dicucuk sikit apa ni, pisau untuk mengeluarkan darah. Dia adalah banyak hikmat. Apa ni, Nabi bagi tahu banyaklah hikmat di antara khitan lelaki dan perempuan ni. Jadi begitulah, bila dia masuk tenggelam hasyafah ni kepala pistol lelaki tu, baru wajib mandi wajib. Minhu au qadraha, ataupun dia kata sekadarnya, min maqtu'iha, daripada tempat terpotong. Ada orang lelaki dilahirkan dia tak ada kepala pistol, ataupun dia cacat, ataupun dia aksiden, doktor potong, maka takdirkan panjang mana 1 inci ke, bila dia masuk lebih kurang tu baru wajib mandi wajib. Kalau masuk separuh tak wajib, tak wajib lagi mandi wajib. Itu yang pertama. Lepas dia sebut sini, dia kata dalam ni dia sebut ada 6 perkara. 6 perkara biniyati makhsusah, dengan niat yang tertentu, walau mandubah, sekalipun sunat. Kama fi ghuslil mayyiti, sebagaimana pada sunat kita niat mandi wajib ke atas mayat. Kalau kita mandi wajib mayat tu, orang meninggal dunia lah, mandi jenazah tu, niat dia sunat, bukan wajib. Kalau kita tak niat pun tak apa, kita mandi bersih je, dah dikira mandi. Dia tak sama dengan yang apa ni, yang 5 ni. Dia ada sebut 6, tapi yang mandi wajib ni, yang mandi ke atas jenazah ni, dia sunat sahaja. Niat apa ni, sahaja aku mandi ke atas jenazah ini untuk menghilangkan hadas besar pada Allah Ta'ala, itu sunat saja. Kalau tak niat pun tak apa. Tapi niat wudu wajib pula. Dia berbeza. Ni untuk hukum fiqh ni dia pelik sikit.
Tempat tu dia kata walizalika linasyi wajibin wa niyatu sunnatan walinasyi'in mandubun wa niyatuhu wajibatun. Dalam kitab-kitab fiqh masyhur bab ni, iaitu dia kata dikatakan niat pada perkara yang wajib, sedangkan niat dia sunat. Mandi jenazah tu wajib hukum dia, tapi niat dia sunat. Walinasyi'il mandubin, dan dikatakan pada suatu perkara yang sunat wa niyatuhu wajibatun, tapi niat dia wajib, iaitu wudu. Ketika kita wudu jenazah tu, kita buat sapu air tu, niat sahaja aku berwudu, sahaja aku wudu ke atas jenazah ini, kalau tak ada, itu wajib niat dia. Sedangkan wudu tu hukum dia sunat sahaja. Yang wajibnya mandi, tapi niat mandi itu adalah sunat. Dia beza. Itu yang pertama. Lepas tu dia kata fi farjin. Fi farjin, iaitu pada faraj. Faraj ni alat kemaluan perempuan lah. Wa yusirul adami yumulaju fihi junuban. Maka jadilah pada anak Adam yang mulaj ni, yang dimasukkan dimasukkan kemaluan lelaki itu, jadi dah dia berjunub. Orang perempuan kita lah contohnya. Bi'ilaji mazukira, dengan memasukkan zakar lelaki, maka ketika tu dia wajib mandi junub ataupun wajib mandi, menghilangkan hadas yang besar. Dia kata amal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi'ilaji fih. Adapun kalau mayat, jenazah ni kalau berlaku kematian, seorang perempuan meninggal dunia, contoh, lepas tu diuruskan jenazah perempuan tu, diuruskan, dimandi, diwudukkan apa semua, bawa masuk dalam bilik dia, bilik rumah dia. Tiba-tiba suami dia tengok jenazah isteri dia, rasa geram. Benda macam ni mungkin boleh berlaku juga dengan rasa geram kali terakhir, dia kata. Bersamalah dengan isteri dah meninggal dunia. Lepas tu dia balut balik, dia balut kain kafan balik. Maka ketika tu hukum dia kata fala yu'adu ghusluhu, maka tak perlulah dimandikan jenazah tu lagi, tak perlu. Wa amal khunsa, adapun orang khunsa ni, orang yang seperti saya sebut sebelum ni, dia ada dua alat kemaluan, lelaki pun dia, perempuan pun dia. Dia ada pistol dan ada alat kemaluan perempuan, dia panggil khunsa. Ada dua alat, dan dua-dua tu berfungsi. Doktor tak tentukan yang dia ni lelaki atau perempuan. Dia kata fala ghuslu alaihi bi'ilaji hasafatihi wala bi'ilaji fi qubulihi. Maka tidak perlu mandi ke atasnya dengan dia bi'ilaji hasafatihi, dengan dia memasukkan kepala pistol dia, tak kira lah sama ada dia berzina ke apa ke, tak perlu mandi. Wala bi'ilaji fi qubulihi, dan tidak perlu mandi juga kalau dia memasukkan, dia ada zakat tadi kan, dia masuk ke dalam farad dia sendiri. Dia khunsa ni dia ada dua, satu zakat alat kemaluan, yang kedua faraj. Dia memasukkan sendiri tu, tidak perlu mandi wajib dia. Itu khunsa. Lepas dia sebut, dia kata lakin yustahabbu, tetapi disunatkan mandi. Disunatkan mandi kalau dia buat macam tu lah. Walau ijtama'a ilaju hasafiti fi ghairihi wa ilaju ghairihi fi qubulihi wajaba alaihi al-ghuslu. Tetapi orang khunsa ni, dia kata sekiranya bersekali dia memasukkan hasyafah, kepala pistol dia, kopekoh ni bunyi macam mencarut, tapi hakikatnya begitulah. Dia memasukkan hasyafah dia, hasyafah ni kepala pistol tu lah, ke dalam farad orang lain. Lepas tu dia kata
fi ghairihi wa ila jughari fi qublihi, dan orang lain memasukkan ke dalam faraj dia khunsa tadi, maka ketika tu bila dua-dua berfungsi, bagulah dia wajib mandi. Itu untuk khunsa khunsa ni orang yang ada dua alat kemaluan tu lah, lelaki pun dia, perempuan pun dia. Lepas tu dia kata fala ghusla alaihi bi ila wa minal mushtariki, dan ada lagi daripada perkara yang sama lelaki dan perempuan. Dia kata inzalul mani, apabila keluar air mani, air khurujil mani min shakhsin bi ghairi ilaj, keluar tanpa bersama. Dia air mani, dia jenis air yang keluar daripada kemaluan kita ni, ya ada tiga lah biasanya. Satu air wadhi, air mani, air mazi. Air mani wajib mani, air wadi tak wajib, air mazi pun tak wajib. Tapi wadi dan mazi ni dia membatalkan wuduk. Mani ni dia tak membatalkan wuduk, tapi dia menyebabkan hadas besar. Kita dah belajar itu kan, perkara yang membatalkan wuduk. Dia air mazi ni keluar ketika bergurau senda. Air yang keluar tu ketika bergurau senda tu dipanggil air mazi. Adapun air wadi ni keluar ketika kita penat bekerja. Penat bekerja, ikutlah kerjanya ni badan ya. Kita orang yang buat rumah batu apa semua, duduk diam-diam tiba-tiba keluar air, itu nama dia air wadi. Dia keluar ketika badan penat. Adapun air mani ni dia keluar ketika puncak ghairah suami dengan isteri, maka keluarlah air mani. Dia kata wa yu'raful mani, dia kata wasumya maniyan li'annahu yumna ay yusabbu. Kenapa air mani itu dinamakan mani? Dia kata li'annahu yumna, dia terpancut, terpancut. Au yusab, yusab ni maksudnya dia keluar secara laju lah, secara laju. Itu sebab namakan air mani. Dia kata wa yu'raful mani bitadaffut, dan dikenal itu air mani tadaffut. Tadaffut ni dia keluar secara laju. Au lazzatun, ataupun dengan rasa lazat bagi lelaki. Wa illam yatadaffut likillatihi, sekalipun dia keluar tanpa laju pun dikira mani sebab dia sedikit. Biasa orang tua ni air mani dia tak banyak, dia tak sama dengan orang muda. Jadi kalau keluar sikit-sikit pun itu dikira mani. Tapi macam mana kita nak kenal dia? Dia kata nak kenal air mani, dia kata wa yakunu rihu karihil ajib. Bau dia, bau air mani ni dia kata seperti bau ajib. Ajib ni macam gandum yang kita kita uli-uli, kita buat doh roti tu. Dia bau macam tu. Bau dia seperti tu. Au rihil tal'i, ataupun bau mayang. Mayang kelapa tu. Siapa pernah panjat kelapa, cium mayang dia, bau macam tu lah. Dia kata ketika ingkana mani ratban, ketika air mani tu masih basah, dia bau macam tu. Au rihi bayadil bid ingkana mani jafan, ataupun bau dia seperti bau telur putih ketika air mani tu dah kering. Semua dah tahu ni kan. Kita sebut balik je. Jadi itu tandanya air mani. Adapun air wadi dengan air mazi ni dia tak berbau. Dia tak berbau. Air mazi ni dia melekit sikit lah, air mazi, tapi dia warna dia tu warna jernih. Air mani dia keruh. Air wadi dia keluar air lebih kurang air mazi, tapi dia tidak berlendir sangat, dia keluar gitu je. Bila badan kita penat, dia panggil air wadi. Itu beza antara tiga air ni. Sebab apa kita kena tahu beza ni? Kita takut keluar tiba-tiba kita mandi wajib, sedangkan tak perlu mandi wajib sekiranya air mazi. Itu beza dia. Jadi orang perempuan dengan orang laki-laki ni dia sama saja, dia keluar air mani. Cuma beza dia, dia kata dan dikira mani juga wa illam yatalazzat, sekalipun keluar dalam keadaan tidak menyeronokkan.
dikira je. Walau syakka fihi hal huwa maniyun aw wadi. Kalau seseorang tu dia syok, dia kata air ni air apa ni? Kalau air teh tak boleh minum. Azan je masuk. Jadi sepatutnya hukum-hukum fiqh macam ni orang muda-muda lah, orang belum kahwin kena tahu. Kita dah kahwin ni tambah ilmu. Yang belum kahwin ni dia akan hadapi benda-benda macam ni, sepatutnya lebih tahulah. Mari sama-sama belajar. Dan dia sebut, dia kata macam mana tentang aimani perempuan. Aimani perempuan ni sebenarnya dia, kalau bahasa sains dia panggil ovum yang keluar daripada ovari, yang bercantum dengan sperma lelaki. Maka ketika itulah dia akan terjadinya zygote ataupun anak lah. Dia akan jadi darah berketul.
Lama-lama lepas daripada 120 hari Allah tiupkan roh, maka jadilah manusia dalam perut ibu dia. Jadi orang perempuan ni tanda dia keluar, biasanya dia kata wala budda min khuruji ila zahiril farji fil bikri. Biasanya anak dara ni dia keluar air mani dia ataupun ovum, dia keluar sehingga zahir daripada faraj kemaluan dia. Ini orang dara. Tapi dia tak macam lelaki. Lelaki ni dia tudfat ni dia secara laju. Ma'al lazzati, dia rasa seronok lelaki. Dia macam tu. Perempuan ni dia keluar gitu je, dia tak laju. Dia kata wa ila mahallu yajibul ghusli fil istinja wa ila mahalli yajibul ghuslihi fi istinja fi saibi. Bagi orang yang tua ni biasanya dia keluar dan dia akan keluar melilih ke tempat istinja, punggung tu lah, gitu je. Dia tak kuat. Tapi kalau yang gadis ni, dia masih kuat dah. Dia akan keluar sehingga zahir daripada kemaluan dia. Lepas tu dia sebut sini, dia kata fa iza kharaja min farjil mar'ati maniyya jima'iha ba'da ghusliha fala ta'iduhu. Seorang perempuan ni kalau dia bersama dengan suami dia, dia mandi wajib lah. Lepas mandi wajib, tiba-tiba dia tengok ada lagi keluar air, maka dia tak wajib mengulang mandi tu. Sebab itu ihtimal daripada air mandi suami dia, dia hanya perlu basuh-basuh saja. Orang lelaki kalau dia mandi, tiba-tiba keluar air mandi. Lepas dia mandi keluar air mandi, maka kita tengok keadaan. Kalau dia masih lagi tak puas bersama dengan isteri dia, maka dia wajib mandi sekali lagi. Sebab air mani yang keluar tu dikira keluar kali kedua. Tapi kalau dia dah puas dah dengan isteri dia, maka itu tidak perlu ulang mandi lagi. Itu dikira baki-baki air mani yang masih ada dalam pistol dia. Itu dia sedut hukum lah. Kena ingat tu. Dia kata wa in qalal mani, wajib mandi sekalipun sedikit air mani, kaqatratin, walaupun setitik. Air mani ni bila keluar, sama ada bersama dengan isteri ataupun tidak, walaupun setitik, dia wajib keluar. Walau kanat 'ala laumi dami, sekalipun air mani itu berwarna darah. Ada juga air mani ni macam-macam warna lah. Ada warna darah, warna kuning dan sebagainya. Sekalipun dia katakan kharij bi jima'i awarihi fi yaqazah, sama ada ketika dia sedar au naumin, ataupun dia sedang tidur dia mimpi, wajib mandi juga. Bi syahwatin aw ghairiha, ataupun tanpa syahwat. Tanpa syahwat ni dia tak rasa nak bersama dengan perempuan, tapi keluar air mani, maka wajib dia mandi. Au ghairiha min tariqati mu'tadi, ataupun selainnya dalam keadaan jalan yang biasa. Au ghairihi kaini kasara salbuhu fakharaja mani, seperti sama ada jalan biasa, cara biasa, ataupun luar biasa, seperti seseorang tu patah tulang salbi dia, fakharaja mani. Dia mani ni dia terhasil daripada belakang, tulang belakang kita sehingga sulbi kat belakang ni. Bila kita sentuh punggung kita tu, dia ada macam tajam sikit. Daripada situlah terhasilnya air mani. Biasanya orang kalau terpatah situ, dia akan keluar air mani. Air mani tu dia panggil sentiasa keluar. Maka ketika tu dia wajib mandi. Sama ada kalau patah tu tulang sulbi ni, dia akan keluar air mani walaupun dia tanpa nafsu, dia keluar. Dan seterusnya yang ketiga, al-maut, mati. Illa fi syahidin, melainkan mati syahid. Mati syahid tak wajib kita mandi wajib. Haram kita mandi wajib. Orang mati syahid ni dia kena kebumikan dengan pakaian tanpa kafan, tanpa mandi wajib. Dia mandi dengan darah-darah dia gitu. Yajibu alaihi bal yahrumu, bahkan haram. Haram, dia kata haram kita mandi jenazah orang yang mati syahid. Ni penting ni, kita kena tahu. Kalau orang tu mati syahid, haram, jangan mandikan dia, jangan kafankan dia. Kita kebumikan dengan pakaian yang dia pakai. Wa illal kafiru
Melainkan orang kafir, li'annahu la yajibul ghusl bal yajuz, bahkan harus. Orang kafir kalau kita nak mandi boleh. Tapi dari sudut hukum tidak wajib ke atas dia kita mandi orang kafir. Wa illa saktu. Saktu ni anak yang lahir tak cukup umur. Tidak ada rupa. Dia keguguran lah. Bila keguguran tak ada bentuk, tak ada badan tu, dia hanya keluar macam tu, tak jelaslah pembentukan manusia, maka ketika tu tidak wajib juga kita mandi. Iza lam ta'lam hayatuhu, apabila keguguran tu tidak diketahui kehidupan dia, hidup ke mati tak tahu, maka tak wajib. Tapi kalau dia hidup, dia bergerak-gerak, mula-mula gugur, maka ketika tu wajib mandi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nifas. Cepat-cepat sikit, nifas. Dia panjang sebenarnya ni. Nifas. Nifas ni sebenarnya dia adalah darah haid yang terkumpul. Haidun mujtama'un qabla nafkhir ruh. Darah nifas tu, nifas dia keluar selepas beranak. Bila beranak dia keluar nifas. Nifas ni adalah darah haid yang terkumpul sebelum ditiupkan ruh fil walad, pada anak dalam kandungan. Sebelum anak ditiup ruh, maka ketika tu perempuan tak keluar darah haid dia berkumpul dalam dalam rahim dia. Ketika tu dia tak keluar. Bila dia lahirkan anak, maka keluarlah darah nifas selama paling lama 60 hari. Maka itu wajib mandi wajib. Dan seterusnya wajib mandi wajib lagi ialah wiladah, beranak. Apabila seorang perempuan tu beranak, sama ada dia beranak kering atau basah, dia wajib mandi wajib. 1, 2, 3 wasal haid. Seterusnya haid. Haid adamul kharij min amratin balawat 9 sinin. Yang keenam ialah haid, darah haid. Darah haid ialah darah yang keluar daripada perempuan ketika capai umur sekurang-kurangnya 9 tahun. Maka ketika tu dia wajib mandi wajib. Jadi perkara-perkara macam ini kita kena tahulah. Kalau di sekolah saya ajar budak darjah 3, saya darjah 3 lah. Biasanya dia umur 9 tahun, saya ajar, saya tanya, mak ayah bagi tahu. Tak ustaz. Saya bagi tahu darah haid macam ni, darah nifas kena bagi tahu supaya dia tahu daripada kecil lagi. Dia kata mak ayah tak pernah bagi tahu ustaz. Itu kewajipan ibu bapa sebenarnya bagi tahu. Itulah di antara 6 perkara yang wajib kita mandi wajib. Belum masuk lagi cara-cara mandi wajib. InsyaAllah kita akan sambung di lain masa lah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ni bermanfaat dan menambahkan ilmu kita. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu sajalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala subbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillah.